Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai Al-Kharaziyah, mengenai Al-Fana' dan Al-Baqa'. Okey, siapakah Al-Kharaziyah? Al-Kharaziyah ni adalah merupakan satu kumpulan yang dipimpin oleh Abi Sa'id Al-Kharaz radhiyallahu anhu, di mana beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam bidang kesufian, dan beliau merupakan orang pertama yang membincangkan mengenai Al-Fana' dan Al-Baqa', kerana mereka ini cuba membetulkan salah faham mengenai istilah Al-Fana' dan juga Al-Baqa'. Okey, menurut Al-Kharaziyah, Al-Kalam fil Fana' wal Baqa' ini terbahagi kepada dua, okey, iaitu dari sudut ilmu, yang kedua dari sudut hal ataupun keadaan. Kedua-dua sudut ini, aspek ini yang dibincangkan telah menimbulkan kekeliruan di kalangan ahli zahir terutamanya. Ahli zahir ini merupakan orang yang bukan dalam bidang ilmu tasawuf, iaitu ahli zahir yang membicarakan tentang hadis, tafsir dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat Al-Baqa' dengan Al-Fana' ini dari sudut ilmu dia, okey, iaitu dari sudut literal dia, dari sudut teori dia. Ada Al-Baqa' ada tiga definisi. Yang pertama, kekal sesuatu perkara itu pada permulaan kejadiannya dalam keadaan tiada, dan kekal sesuatu perkara itu di akhir kewujudannya dalam keadaan binasa, iaitu fana'. Okey, contoh dia dunia. Dunia ni asal kejadian dia tidak ada, dan di akhir kewujudannya dalam keadaan binasa. Semasa dalam keadaan tiada itu, itulah yang dinamakan kekal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kekal sesuatu perkara sebelumnya ada, kemudian baru ada, asalnya tidak ada, kemudian baru ada, dan sifat ketidakadaannya itu yang kita namakan kekal. Okey, dan ia tidak akan binasa. Di akhir kewujudannya ia tidak akan binasa sampai bila-bila. Contohnya syurga dan neraka. Okey, kerana syurga dan neraka ini adalah makhluk yang baharu, dan Allah menghendakinya supaya ia kekal. Asalnya syurga dengan neraka ini tidak ada, kemudian diadakan, dan ia akan kekal sampai bila-bila, tidak akan binasa sampai bila-bila. Dan contoh yang ketiga ini, Baqa' yang ketiga merujuk pada kekal Allah Ta'ala dari sudut zat dan juga sifatnya, dan kekalnya adalah sampai bila-bila. Sedangkan kita ini bersifat baharu, tidak kekal, kita akan binasa pada suatu hari nanti. Okey, seterusnya Al-Fana' menurut ilmu kan, Al-Fana' ni dari segi teorinya binasa. Begitu juga dengan Al-Baqa' seperti yang diterangkan. Dan apa yang kita dah fahami daripada sudut ilmu ini, segala yang berlaku Al-Fana' dan Al-Baqa' ini dicapai oleh panca indera, boleh dicapai oleh panca indera. Contohnya ada atau tiada. Ada merujuk pada Baqa' dan tiada merujuk pada Al-Fana'. Okey,
Kemudian kita akan bincang tentang baqa' dan juga fana dari sudut hal. Hal iaitu keadaan. Ada atau tidak ada, ada atau tiada itu kita tak lihat dari aspek makna atau literal, tapi kita lihat dari aspek ada daripada aspek hal ataupun keadaan. Bukan merujuk kepada fizikal ataupun zat. Hal ni merujuk kepada sifat yang ada pada baqa' dan juga pada fana. Okey, contohnya, seperti ketika sifat jahil itu hilang dari diri seseorang, maka akan timbul dalam diri seseorang itu keadaan berilmu. Yakni dia nak tahu tentang sesuatu itu. Seolah-olah kita rasa tidak ada sifat jahil. Maka hilangnya sifat jahil itu dinamakan fana, dan itu maknanya sifat jahil itu telah hilang dari diri kita. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh lain, ketika seseorang itu melakukan ketaatan, maka hilang sifat maksiat dengan adanya sifat mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dah cukup untuk menerangkan maksud sifat, maksud hal baqa' dan juga fana. Okey. Seterusnya, apabila sampai pada peringkat mereka ini, yakni ada satu golongan yang tidak setelah kita bincang tentang maksud fana dengan baqa' dari aspek ilmu dan juga hal, ada satu golongan yang tidak menggunakan istilah-istilah ini. Okey, bila sampai pada peringkat mereka ini, mereka akan terbebas daripada terbeban dengan mujahadah, kerana tauhid mereka ini tinggi. Tahap tauhid itu kita istilahkan dengan istilah al-wilayah, dan mereka inilah kita panggil golongan ahli wilayah, di mana sifat-sifat kemanusiaannya tidak ada lagi, kerana mereka telah kekal dalam keadaan menerima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan mereka hilang kehendak untuk diri mereka. Okey, jadi kita faham dekat sini, bila kita baca maksud kalam ini, kita kena mula daripada kita kena faham daripada mula dari aspek ilmu, kemudian aspek hal, dan seterusnya menurut pandangan ahli wilayah ini, supaya kita tidak terpesong dan tidak lari daripada memahami istilah fana dan juga baqa'. Okey, ada satu kumpulan manusia yang menyangka fana itu bermakna hilang zat seseorang, yakni hilang sifat seseorang itu. Hal ini salah, kerana fana itu memberi makna zahir, kekal dengan makna zahir. Jadi banyak lagi salah faham yang ditimbulkan oleh beberapa mazhab golongan yang tidak cuba untuk memahami istilah-istilah fana ini. Okey, ada juga yang mengatakan, mereka juga mengatakan mereka ini kekal dengan sifat ketuhanan. Yakni mereka kekal dengan Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak memerlukan istilah baqa' dan fana ni menunjukkan yang mereka ini kekal dengan Allah Ta'ala, dan ini merupakan satu
salah faham, penyelewengan yang berlaku bila kita membicarakan mengenai istilah al-baqa dan al-fana. Jadi kesimpulannya, penting di sini kita mengkaji, memahami dari sudut ilmu dulu, literal dulu, kemudian kita faham dari sudut hal, keadaan dan sifatnya, dan kemudian kita tidak cuba untuk membuat andaian dan pandangan yang tersendiri. InsyaAllah setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.